ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Sadaqallahul Azim. Yang terhormati jemaah dan pengurusi majlis pada hari ini, khususnya kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi dan berbanyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Sebab kalimah Alhamdulillah ini adalah merupakan perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rajin memuji Tuhan dikasihi oleh Allah. Jadi bila kita dikasihi oleh Allah, maka orang itu akan mendapat balasannya di sisi Allah, ialah syurga. Jadi bulan Ramadan ni pula bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ni banyak keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sebab apabila tiba bulan Ramadan ni, Nabi menyatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syaitan. Bila tiba bulan Ramadan, Nabi kata dibukalah oleh Allah pintu-pintu syurga ni, dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wasufidatis syaitan, diikat atau dibelenggu oleh syaitan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita banyak sudah mengikuti ceramah-ceramah dan sebagainya sepanjang bulan Ramadan ini. Dan di masjid surau kita pun tiap-tiap malam saya rasa tak sunyi dengan kita diperingatkan dengan majlis tazkirah. Jadi mungkin sudah kita dapat mendengar dan menerima daripada tazkirah yang disampaikan oleh tuan-tuan guru, para ustaz yang dijemput. Tetapi dalam bab mengingat mengikuti ini, maka kita tak akan lepas ataupun tak akan habis. Oleh kerana ia dah dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata salah saya buka tengok dalam surah dalam Quran, dalam surah An-Nazi'ah, Allah sebut pada ayat itu. Jadi bila kita mengingatkan diri ini, bukan bermakna bila orang yang bercakap, penyampai itu nak mengingat orang yang mendengar saja. Tapi bagi saya mengingatkan diri saya sendiri. Sebab bila kita mengingatkan diri ini adalah satu daripada perintah Allah, dan orang yang mendengar itu mudah-mudahan dapat sama-sama buat apa yang di atas peringatan yang kita peringatkan. Jadi bila tiba bulan Ramadan ni, walaupun saya kata kita dah banyak mengikuti siri-siri kuliah, jadi tidaklah apa menjadi kesalahan untuk kita ulang balik. Sebab tuntutan dalam bulan Ramadan ni terlalu banyak istimewa yang Allah kurniakan.
Jikalau peluang-peluang ini kita tak rebut sesungguh-sungguhnya mencari, berusaha, kita tidak tentu bila masanya kita akan kembali kepada Allah. Jangan kita rasa bahawa kita beristirahat, kita tidur tu besok kita boleh bangkit, belum tentu. Sebab tidur ni, kata pandangan ulama, sila rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh almarhum Al-Syekh yang menyatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ni, Abu Lais As-Samarqandi, tidur itu dia kata sebahagian daripada mati, dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi. Jadi bila kita tidur belum tentu kita boleh bangkit. Berselisih pandangan dan pendapat ulama yang mengatakan bila tidur tu sebahagian roh Allah telah ambil. Dan ada pandangan pendapat lagi pula mengatakan pula Allah keluar berhabis dengan izin dan kehendak Allah, di atas kudrah dan iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah, Allah masuk balik hidup kita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bangkit daripada tidur saja, Nabi suruh baca apa? Doa. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Ada disebut perkataan dalam tu, kita memuji Allah, yang mana kita puji, bangkit celat mata tu kita, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku dan yang telah matikan aku dan jadi hidupkan balik semula pada pagi ini. Itulah kita puji Allah dengan kita membaca doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata, cubalah tuan-tuan bayangkan, jika kita tidur tu sesedar-sedarnya kita duduk dalam liang lahat, orang tengah talqin dengan kita. Pernah tak fikir macam tu? Kita sedap tidur. Sebab dalam kitab dia cerita, bila ditalqinkan kita sudah sedar masa tu. Dia peringatkan dengan hadis Nabi, dia kata bila manusia tu mati, di kalangan hamba Allah mati, masuk dalam liang lahat, bergerak 3 langkah orang yang hidup, balik meninggalkan kita. Yang mati dalam kubur tu didatangi oleh malaikat untuk menyoal kita di alam kubur. Dan pada masa ketika ini, kata Nabi, dia dengar bunyi kasut orang jalan balik itu, tapi jeritan dia tak didengar oleh orang yang hidup di atas muka bumi. Yang mendengar jeritan ahli kubur itu hanyalah di kalangan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan, binatang-binatang. Manusia dan jin Allah tutup pendengar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya didengarkan oleh kita yang hidup di muka bumi, terus mati seketika itu juga. Betapa dahsyat dan ngerinya di alam barzakh, alam kubur, tuan-tuan. Sebab itulah bila kita nak tidur tu, sunnah Rasulullah suruh kita mengambil air sembahyang. Dan sunnah juga kita nak tidur tu bacalah Quran. Orang yang berdamping dengan Quran ni tak rugi. Bacalah Quran hari-hari, habis sembahyang Zuhur baca Quran, habis sembahyang Asar baca Quran, sembahyang Tahajud semua baca Quran. Maka disitulah mudah-mudahan Allah pancarkan nur cahaya Al-Quran. Jangan kita ambil kesempatan bulan Ramadan saja. Ini Allah letak bulan Ramadan ni sebagai bulan yang disebut, kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bulan ini sebagai bulan yang Syahrul Ruhiyah, sebagai bulan yang menghidupkan roh. Itu dipanggil Ihya Ramadan. Proses jiwa manusia ke arah nak membawa manusia itu dalam mendapat
yang dikatakan imanan wahtisaban. Ada di kita ni kena ingat macam tu. Jangan kita seronok sangat dengan tidur kita ni sampai kita rasa buang segala-gala hal lain. Bila saya sebut macam tu, saya diri saya sendirilah. Kalau boleh, bila kita dapat lelap mata, nak lelap mata tu dah teringat. Bukan teringat apa, ya Allah, jika dah tidur ni dihabiskan umur ni, itu yang menjadi rasa takut. Takut kita nak berhadapan dengan alam barzakh, alam kubur yang dihimpit tanah kiri kanan, atas dan bawah, yang pada masa ketika tu tak ada siapa yang menemani kita lagi dah. Cuba tuan-tuan membuat duduk di rumah, kita nak tidur, bertafakur kepada Allah macam tu. Ya Allah, jika sekiranya aku ni habis mati dengan keadaan tidur ni, bangkit dia sudah berada di alam barzakh, kemudian berada di alam mahsyar, macam mana dan dengan amal ibadah yang kita buat. Ini tempat yang bukan boleh kita nak berpatah balik. Jadi sebab itulah ruang dan peluang yang Tuhan bagi semasa kita hidup, boleh bergerak, boleh berjalan. Rugi seamat-amat ruginya jika kita tidak dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita duduk. Sebab tu saya berujuk dalam bab-bab ni. Imam Al-Ghazali dia suruh kita banyak bertafakur, tuan-tuan. Nak tidur malam tu kita ambil semayang sunat semayang sunat apa? Sunat taubat. Pernah buat tak? Sunat taubat, sunat semayang tu sunat, bertaubat tu wajib, kata Imam Ghazali. Di dalam Al-Quran Allah sebut tentang bertaubat ni wajib. Buka dalam suratul Bara'ah atau disebut surah At-Taubah, satu-satunya surah yang tak ada dimula dengan Bismillah. 30 juzuk Allah turun Quran, satu surah tu tak ada Bismillah. Mengapa dan kenapa? Yang tu sila rujuk dalam segi pandangan ulama tafsir. Kita nak cerita masa kita terhad dia tajuk ni Ramadan ni, kita cerita ni. Jadi sebab tu bila kita ingatkan yang tu, kita kena sembahyang. Orang rajin sembahyang pun dia tak rugi, Allah sayang. Terseksa. Janganlah kita rasa seronok dengan kehidupan tu sampai kita lupa ya. Memang sakit. Dan kesakitan ini hanya orang yang akan menghadapi maut akan merasa sakit. Nak dikhabarkan cerita pada zahir susah. Hanya yang kita dapat melihat kepada hadis Nabi. Rasulullah menyatakan kematian akan dihadapi dalam dua bentuk, dua wajah. Sama ada kita mati dalam husnul khatimah ataupun su'il khatimah. Mati dalam keadaan yang baik atau mati dalam keadaan yang jahat. Itu saya kata cubalah kita ikut pandangan ulama yang muktabar. Sebelum kita tidur malam, ambil air semayang dengan sempurna, kita semayang sunat taubat, minta ampun dengan Allah. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan yang sekarang kita dah masuk fasa yang kedua sekarang. Fasa yang kedua ialah fasa yang Allah memberi keampunan kepada kita. Masuk fasa yang ketiga mencapai kemenangan kita. Inilah peluang dan ruang kita nak minta.
Dan istimewanya pula malam di bulan Ramadan kita boleh bangkit untuk makan sahur. Sebelum kita bersahur, maka kita boleh sembahyang munajat minta ampun dengan Allah. Dosa kita banyak, tuan-tuan dan puan. Janganlah kita merasa besar diri. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita dengan ibu bapa kita, dosa kita dengan isteri, dengan anak-anak, dosa kita pula dengan jiran tetangga, kawan rakan. Bila dikira, dihitung dosa ni, adakah setimpal dengan amal yang kita buat dan ibadah yang kita buat sepanjang kita hidup? Dia kena muhasabah macam tu. Kemudian kita nak tunggu pula, dia kata tak apalah, bulan Ramadan ni buat apa kadar yang boleh setakat yang mampu. Memang betul. Tetapi dalam hal ni hadis menyebut, Nabi kata man jadda wajah. Barang siapa berusaha, dia pasti akan dapat. Benda yang kita hendakkan keredaan Allah, nak mencapaikan iman dan wahtisaban, itu bukan hanya dengan keadaan kita sambil lewat. Maka kesungguhan diri kita seumpama macam kita hidup atas dunia sekarang ni, kita ni bersungguh-sungguh mencari kerja, bertungkus nombor, simpan duit, kumpulkan duit. Pasal apa? Dia ada target dia. Satu hari kehendak dia nak memiliki satu benda tu akan tercapai. Hasil daripada kegigihan, kesungguhan dia ni, kumpul duit, simpan duit, hasil gaji dia berjimat cermat. Sebab dia ada target nak beli sesuatu. Maka berakhirlah dia berjaya juga memiliki apa yang dihajati. Bahkan lebih lagi daripada tu. Kita nak kutip di akhirat, di sana tempat yang kita tak boleh berpatah balik semula. Sebab itu saya kata tadi, jika Rasulullah kata, jika dengarlah jeritan orang yang duduk dalam kubur yang kita baru tanam tu, orang tadunan didengar, Allah bagi dengar kita, serta merta mati. Sakit. Itu yang hikmah Rasulullah suruh kita pengurusan jenazah daripada awal sampai akhir. Kita kena iring sampai ke kubur, pergi tengok liang lahat tu. Tuan-tuan membuat, itulah tempat yang kita nak masuk secara, jika kita mati secara normal. Lain kalau orang mati kemalangan, mati berlaku apa semua, kebakaran, itu dalam musibah, kita tak boleh nak apa kan. Ni hak cerita mati secara normal ni. Kita bawa jenazah pergi tanam dia, masuk liang lahat, tuan tengok dalam ni. Kadang-kadang orang ni nak terlampau minta sekali lagi, bolehlah buka sikit nak tengok muka kali yang terakhir. Orang dah simpan, dah siap dah, dia kata minta tolong nak tengok sikit aja lagi, tolong buka sikit. Orang buka, dia dapat tengok sikit, tutup. Maka kita tengok memang kita tengok kali yang terakhir. Penyudah dah. Bila ditutup, diletakkan papan tu, maka kita timbus berakhir sudah dah kita, alam dunia sudah ditinggalkan. Kita sudah berada di alam barzakh. Sampai sudah perjanjian antara kita dengan Allah. Redha, kata redha itulah hakikat menjadi realiti. Kita kena terima. Sayang macam mana pun, setakat itulah Allah bagi keizinan untuk kita berpisah jua. Bila masa pula nak bertemunya, kita akan menyusul daripada belakang. Tarikh dan masa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha mengetahui dan berkuasa. Dan mereka yang pergi ni pula sedang menunggu kedatangan kita semuanya. Apabila Allah berlakunya qiyamatul kubra, maka berhimpunlah kita. Tiupan kali yang kedua ditiup oleh Israfil. Ditiupnya tiupan kali yang kedua, berhimpunlah kita di padang mahsyar yang alam yang terakhir.
proses perjalanan kita melalui alam yang pertama, alam roh, alam rahim ibu, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar. Itu wajib kita kena tempuh. Sekarang kita sudah berada di alam yang ketiga. Ibu bapa kita, datuk nenek kita, saudara mara kita, anak-anak kita, mungkin mereka yang dah pergi dulu sudah berada di alam yang keempat. Kita hanya Allah yang Maha Mengetahui. Inilah peluang yang kita kena rebut, bersungguh-sungguh, buat dengan sungguh-sungguh, sebab nak bekal ke situ tu. Mampukah kita nak menghadapi? Dan Allah tak tahulah tuan-tuan. Cuba bila duduk pada malam, kalau kita tidur tu, dah kita tersiap dengan semayang, dah kita ambil semayang, dah semayang je kita dengan sunat taubat. Cuba kita nak buat semayang tutup lampu.